Alright, okay, kita sambung. Facebook semua ada, IG semua ada. Okay, tinggi sikit dia punya level. Siapa yang dah ada Facebook page, tekan 3. Facebook page bukan Facebook personal ya. Ada orang salah faham, takutlah salah faham kan. Facebook page bukan Facebook personal. Macam semua ada je. Habis itu kita nak belajar apa petang ni? Semua ada. Semua dah ada dah kan? Semua ada dah page. Page ya? Page. Personal tu maksimum dia 5,000 orang je kan? Page dia tak ada maksimum kan? Faham yang tu kan? Kalau faham betul lah tu. Page lah tu. Okay. Personal untuk personal je. Page untuk peniaga. Personal, dia tak ada function untuk store. Page ada function untuk store. Personal, tak boleh buat Facebook ad. Page, boleh buat Facebook ad. Okay? Jangan salah faham ya. Sebab saya nak reconfirm betul-betul tu. Sebab sebelum-sebelum ni, program sebelum-sebelum ni, ada yang kurang tak perasan. Dia ingat Facebook itu ialah Facebook page lah. Nama pun Facebook page kan. Dia ingat Facebook page lah. Bukan. Facebook personal ialah lain, Facebook page ialah lain. Personal untuk personal, sharing, page untuk business. Macam tu. Nak buat Facebook page, kena ada Facebook personal. Kalau maksudnya tak ada, kalau baru perasan kalau tak ada, bagi tahu ya. Kalau saya rasa semua dah ada dah. Bagus. Okey. Kita pergi makam lebih sikit lagi. Siapa yang ada IG professional ataupun IG business, sila tekan 4. IG professional ataupun IG business, sila tekan 4. Okey. Nancy belum ada. Alright. Yang lain ada ya? Diana belum ada. Syamsul belum tak ada. Okey. Zurinawati tak ada. Okey. Alright. So konsep dia sama. Facebook personal untuk personal dan Facebook page untuk perniagaan. Okey. Kalau dalam Facebook personal kita bagi yang berniaga, no problem, boleh. Keluar juga kat post tu, keluar. Tapi orang mula tak suka. Orang kurang suka. Ya. Kalau Facebook page memang untuk business, so no problem. Untuk business kita post untuk bahan benda-benda yang berkaitan dengan business, kan? Okey, sama juga macam dengan IG. Ya, Instagram sama juga. Kalau personal bermaksud untuk personal dan untuk business, dan digunakan untuk tujuan business, sama. Dan siapa yang tak tahu sebelum ni, saya maklumkan Facebook dengan Instagram satu company yang sama, termasuk WhatsApp yang anda gunakan tu ialah di bawah company Facebook. WhatsApp, Facebook, Instagram di bawah company yang sama. Alright, kecuali TikTok. TikTok daripada China, dia tak sama. Dia tak sama macam dengan Facebook, tak, dia lain company. Okay, so untuk Facebook dan juga IG ni senang je. IG dia upgrade je dekat setting tu, upgrade to IG professional. Semua sama kecuali satu je. Dia boleh setiap post kita tu kita boleh iklankan. Itu je. Setiap post kita boleh iklankan direct. Kita post dan kita iklankan post. Konsep dia macam dengan kita post dekat Facebook page dan kita boostkan post kita tu. Itu sahaja. Dan apabila kita upgrade ke Facebook, ke IG professional ataupun IG business, kita boleh tukar balik. Kita boleh tukar ke IG personal, tukar ke IG ni dalam akaun yang sama. Okay, so dia tak ada yang keliru bab tu, dia tak ada yang susah, tak ada yang kena buat akaun lain, tidak ada, cuma upgrade sikit. Okay, dan nombor 5, kalau siapa yang menggunakan WhatsApp business, sila tekan 5.
WhatsApp business. Kalau tak ada, tekan tak ada, type tak ada ataupun type angkah lah ya. Okey, Zakwan menggunakan business, Rafiq business, Samsul belum ada, Zunawati belum ada, Isla belum ada. Okey. Diana belum ada, Jasmine. Okey. So, kalau tengok di sini, secara majoritinya saya boleh simpulkan Facebook personal semua ada. Facebook page semua ada. Instagram semua ada. Cuma nak upgrade jadi Instagram professional ataupun Instagram business benda yang sama ya. Itu sahaja. Itu pun penggunaan sama aja. Okey. Okey, so yang tu kita boleh langkah setapak lah ya daripada yang tu, sebab semua dah tahu dah ya. Kalau orang kata benda yang dah tahu kita ulang balik. Cuma mungkin kita boleh sharing di segi keberkesanan dan juga function dia, okey. Yang tu mungkin kita boleh sharing. So, bab WhatsApp ni is okay, tak apa. Saya akan jelaskan juga sebab kita bagus juga menggunakan WhatsApp business ni. Cuma satu lagi soalan, siapa yang boleh buat ataupun tahu buat ataupun selalu buat Facebook ad? Sila tekan 6. Rafiq buat, Wimizi buat, bagus. Yang lain tak ada, Facebook ad tak ada ya? Nancy sekali je. Okey. Alright. Yang lain belum ya? Pernah buat kurang kesan. Okay, bagus. Sekali. RM10 untuk try. Okey, tak pernah. Alright. Okey. So kita fokus kat situ lah ya. Saya rasa kita fokus kat situ. Okey. Kita fokus. So sekarang ni saya nak sharing tentang Facebook ad dan IG ad. Kemudian dekat WhatsApp business. Kita fokuskan kat situ ya. Sebab semua dah menggunakan Facebook, semua dah menggunakan Facebook page, semua dah menggunakan IG. Alright? Okey. Sekejap saya share screen. Sorry. Ulang semula. Allah, saya termute pula. Okey. So secara kesimpulannya berkaitan dengan Facebook ad ni, ada yang dah buat tapi cuma untuk try, ada yang buat sekali, ada yang gunakan RM10 ya. Ada yang majoritinya tak pernah buat langsung. Okey. Ada yang dah buat tapi kurang berkesan. So sekarang ni saya nak sharing pertama sekali konsep Facebook dan IG ya. Yang saya pergi ni konsep Facebook. Konsep dia. Apabila kita buat Facebook, kita post apa-apa dalam Facebook. Okay. Sebarang benda yang kita post dengan Facebook. Dalam Facebook kita post, katalah kita ada Facebook page ataupun Facebook personal kita lah ya, ada 1000 orang. Setiap kali yang kita post tu, setiap kali kita post,
yang nampak dalam lalu dekat Facebook diorang, kat Facebook kita memanglah kita nampak keluar kan. Tapi dekat orang yang follow kita, kawan-kawan kita lah ya. Kawan-kawan yang ada dalam Facebook kita tu, yang nampak post kita sebenarnya maksimum 5% sahaja daripada orang yang mengikut kita. Follower kita tu nampak daripada dia orang 5% saja. Katakanlah kita ada 1,000 orang. Kalau 10% bermaksud 100 orang yang nampak. 5% bermaksud 50 orang yang nampak post kita. Itu pun dia tengok siapa yang selalu tengok post kita. Dia akan pilih kat situ. Okey? Bukan 1,000 orang ada follower, 1,000 orang nampak apa yang kita post. Kecuali kalau dia orang masuk ke dalam kita punya Facebook. Yang tu memang nampaklah apa yang kita post. Ya? Yang ni yang tiba-tiba ada dekat Facebook dia orang tu ada keluar. Maksudnya macam tu ya. 5% saja maksimum. Ini perangkaan tahun lebih kurang 4 tahun lepas. Nih. Sekarang kemungkinan akan kurang lagi. Dan setiap tahun dia mengurang. Sebab apa? Sebab di pengguna Facebook makin ramai, begitu juga dengan IG, dan juga dia nak orang kata apa? Nak naikkan penggunaan Facebook ad. Right? Okey. Bila 5% nampak, itu jika kita post perkara-perkara posting yang tidak membawa maksud perniagaan. Membawa maksud perniagaan tu apa? Ada nombor telefon tu berniaga, ada email tu berniaga, ada website itu berniaga, ada Facebook, ada WhatsApp link itu berniaga. Kalau ada unsur-unsur perniagaan, dia potong lagi separuh yang boleh nampak. So yang ni konsep Facebook. Sebab apa? Sebab kembali kepada asas penubuhan Facebook, IG ialah untuk social media, media sosial. Maksudnya media untuk bersosial. Kalau kita perasan, kalau ingatlah ya, siapa yang orang lama-lama mungkin ingat, mungkin tahulah. Dulu-dulu lah ya, cara kita marketing ialah dengan masuk ke majalah. Contohnya majalah lah, distribute yang paling besar di Malaysia ni contohnya ialah majalah. Saya bagi satu contoh majalah, ialah majalah Mingguan Wanita. Sebulan 4 kali dia keluar, ambil kau. Bukan sebulan kali, sebulan 4 kali. Setiap minggu dia keluar. Okey. Konsep majalah Mingguan Wanita adalah untuk nak sharing perkara-perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan, terutamanya wanita. Disebabkan itu, ramailah wanita di Malaysia yang membeli majalah tersebut. Apabila ramai pembeli, so di situlah datangnya pengiklan. Bila pengiklan datang, dan majalah ni, dia menebalkan dia punya majalah sebab tidak mahu mengurangkan konten. Apabila menebalkan majalah, orang semakin lama semakin fed up sebab dipenuhkan dengan iklan. Oleh sebab itu, lama-kelamaan, pengiklanan di situ kurang berkesan dan kesudahannya tidak ada lagi majalah seumpamanya. Tapi perlu tak pengiklanan dalam media, sama ada media cetak, media video, apa semua ni perlu sebab hasil daripada sinilah dia orang buat duit ya, untuk nak generate income daripada sini. Kalau tak ada iklan langsung pun masalah juga. Sama dengan YouTube mula banyak iklan. Bila mula banyak iklan, ada banyak orang komplain. Nasib baik tak ada iTube, ada orang YouTube kan. Kalau ada iTube, orang pergi ke iTube. So orang tidak ada pilihan, orang terpaksa tengok. Tapi untuk menjaga kualiti, dia masukkan satu lagi YouTube yang tidak ada iklan tapi berbayar. YouTube yang tidak ada iklan tapi berbayar. YouTube yang ada iklan tu free. Dia buat pilihan macam tu. So pilihan masing-masing. Dia buat macam tu. Sebab apa? Sebab pengiklanan ni penting untuk satu-satu media berfungsi, bergerak. Right? Daripada income dekat situ. Sebab kita menggunakan Facebook secara percuma, menggunakan IG percuma, menggunakan YouTube percuma kan. So, daripada mana dia orang nak bayar gaji? Daripada mana dia orang nak bayar dia orang punya iklan? Daripada mana dia orang punya cost operation? Semua tu perlukan RM, wang kan? So, daripada benda-benda yang macam ni lah.
Sama dengan Google. Dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada yang lain-lain sumber tu. Yang perlukan bayaran. Salah satunya ialah Google Ads. Okey. So sekarang ni yang Facebook akan besarkan nampak kepada orang-orang yang dalam follower kita. Yang orang nampak dalam kita punya post ialah post ni kita kena ingat. Bila dia konsep media sosial, dia adalah benda yang orang nak share. Yang tu yang Google pun sama, dia akan suka benda yang orang sharing. Tapi kalau yang benda orang tak sharing, dia akan kurang kalau orang yang nampak tu. Kecuali, ingat kecuali kalau orang masuk ke dalam Instagram kita, kalau orang masuk ke dalam Facebook kita, memang dia nampak lah apa kita post. Sebab inilah yang warna oranye ni pula. Sebab inilah orang yang aktif dia akan post sekurang-kurangnya 3 kali sehari, pagi, tengah hari, petang, ataupun pagi, tengah hari, malam, ataupun pagi, petang dan malam. Sebab apa? Sebab dia nak memperbanyak dan mempelbagaikan orang yang nampak post dia. Okey, faham konsep tu ya? Alright. Jadi apa yang kita post dalam kita punya Facebook hanya nampak dalam kita punya kawasan tu saja. Contoh, Facebook ni satu rumah. Siapa yang kita jemput masuk ke rumah kita, kita bercakap, dia orang saja yang dengar. Dalam rumah kita, seumpama macam tu. Orang luar tak dengar. Macam mana nak bagi orang luar dengar? Apa yang kita maklumkan ni dalam rumah, macam mana nak bagi orang luar dengar? Ada 2 cara. Satu dengan cara kaedah Facebook Live, satu dengan cara Facebook Advertising ataupun Facebook Ad, pengiklanan Facebook. Okey, pengiklanan Facebook sahaja yang boleh keluar daripada rumah kita tu. Pengiklanan Facebook saja yang boleh berjumpa dengan orang-orang luar yang tak tahu siapa-siapa. Kita tak kenal dia, dia tak kenal kita. Itu sahaja cara dia. Dan Facebook Live, of course. Facebook Live free. Ya? Dan Facebook Ad berbayar. Alright. Itu berkaitan dengan tentang Facebook dan juga IG. Okey, dan juga Google saya dah sebut tadi kan? Right. So, then kita tengok sini. Seterusnya, macam mana pula kita nak bagi kita punya Facebook kita tu, iklan kita tu berkesan. Macam tu kan? Tidak dinafikan. Ramai orang buat Facebook ad tidak berkesan dan tidak dinafikan. Orang buat Facebook ad berkesan. Dia bergantung kepada apa? Dia bergantung kepada 2 faktor utama. 2 faktor utama. Satu, faktor jenis iklan. Kita buat iklan tu apa dia? Apa kita buat iklan tu? Sama ada kita iklankan kita punya website, sama ada kita iklan dengan menggunakan video, dengan menggunakan poster, ataupun kita just bagi poster sahaja, ataupun kita bagi gambar sahaja, ataupun macam mana. Itu satu. Bergantung kepada situ. Nombor 2, dia bergantung kepada cara kita pilih kita punya, dipanggil sebagai avatar. Avatar tu kan, avatar bukan filem Avatar orang biru tu kan. Yang ni avatar ni ialah pemilihan secara spesifik siapa yang akan dapat iklan kita. Dan tambah satu lagi. Yang ketiga, dia bergantung kepada RM yang kita letakkan. Sekiranya kita tengok dekat YouTube, tidak dinafikan. Ada orang kata, guna RM2 saja berkesan, contohnya kan, dalam YouTube, tapi dia tak akan tunjuk dia punya kempen dia tu secara terang. Sebab apa? Sebab memang tak akan berkesan. Terus terang cakap, memang tidak akan berkesan. Dan untuk sharing yang ikhlas hati, untuk Facebook ad, kita kena letakkan sharing kita, kita kena letakkan target kita berapa. Dan kos untuk marketing sebaiknya. Boleh refer dekat mana-mana, dekat YouTube ke apa ke, dekat seminar orang buat semua, siapa yang berpengalaman buat dalam bidang Facebook, insya-Allah dia akan sependapat dengan saya, iaitu setidak-tidaknya 10%
daripada kita punya target kita nak dapat daripada Facebook ad tu ialah kita keluarkan untuk Facebook ad 10%. Bermaksud kalau kita nak 10,000, kita punya investment untuk 10,000 nak dapat tu ialah 10% daripada 10,000 tu. So, kita tak boleh just buat iklan tanpa ada target berapa nak dapat. Tak boleh. Sama juga dengan company. Sebab tu kena ada target the whole year. Kita buat projection 1 tahun. Ya, berapa. So daripada situ kita tahu perangkaan kita. Daripada situ kita tahu cost. Daripada situ kita tahu berapa invest kita nak kena keluarkan untuk marketing. Sebab marketing yang paling utama sekali untuk nak memajukan kita punya bisnes. Kita kena ingat yang tu. Sebaik-baik mana pun produk kita tanpa marketing dia tak boleh pergi. Sangat penting marketing ni. Okay? Dan sale tidak bermaksud marketing. Marketing dan sale berbeza. Ya, selepas kita buat marketing, itu adalah tanggungjawab sale pula. Ada orang faham sale dengan marketing ni sama? Tidak. Ya, sekarang ni kita berbincang tentang marketing. Okay? So, nombor 1, kita kena study trending iklan kita tu macam mana. Trending iklan macam mana? Contoh ya, kita buat satu poster, kita jalan dulu seminggu iklan. Contoh, tengok berapa banyak feedback daripada situ. Okay? Kalau kurang memuaskan, tukar konsep yang lain. Jangan yang sama, konsep yang lain. Mungkin video. Kalau ikut pengalaman saya selalu akan try 3 trending. Saya akan try sekurang-kurangnya 3. Okey, Zakuan tanya. 10% tu, terima kasih Zakuan. 10% tu, target tu adalah total sale ke ataupun profit? Tidak. 10% tu ialah yes, total sale. Total sale, bukan profit lah, total sale. Selalunya daripada total sale kita, daripada situ adalah 10%. Yang tu bergantung kepada, sebenarnya ia subjektif ya, dia bergantung kepada jenis bisnes juga sebenarnya. Bergantung. Sama juga kalau orang kata guna IG ke guna Facebook, dia bergantung, itu pun subjektif, dia bergantung kepada jenis produk kita. Tambah satu lagi, TikTok, bergantung. TikTok pun memang satu periklanan yang bagus sekarang ni tau, dia semakin trending. Sebab tapi bergantung kepada siapa yang kita fokus tu. Contohnya, ya. Produk kita tu sesuai untuk siapa? Kalau ikut kepada kajian semasa, kalau produk kita tu sesuai untuk 35 tahun ke bawah, utama target kita ialah Facebook. Target yang kedua ialah IG. Ke atas. Terbalik pula, ke atas. Ya. Kalau ke bawah, IG utama, Facebook nombor 2. 35 tahun ke atas, Facebook utama, IG nombor 2. Itu sebab pengguna Facebook ni lebih kepada orang yang agak berumur. IG lebih kepada orang yang 35 tahun ke bawah. Tetapi sebenarnya masing-masing pun menggunakan IG pun ada juga. Itu sebagai perangkaan sahaja. So dia bergantung kepada kita punya jenis produk. Right? Okay. So, trending ni macam mana? Tengok dulu, jalan dulu program kita tu, kempen kita dalam seminggu, tengok sama ada dia berkesan ataupun tak. Jalan kempen yang berlainan konsep, tengok dia berjalan ataupun tak. Macam mana dia punya feedback dia, okey tak? Mana okey dengan yang tadi? Daripada sini baru kita tahu trending. Bila kita dapat trending, kita kekalkan dengan trending tersebut sahaja. Sorry, saya minum ya. Sebab ikut kajian yang dibuat, seseorang public dia nak lekat ke satu-satu iklan tu at least 7 kali dia melihat iklan yang sama. Public akan terikat dengan satu-satu iklan tu apabila dia melihat 7 kali iklan yang sama, baru dia nak bertindak. So kalau kita buat iklan sekali, 2 kali itu tak berjaya, biasa. Sebab ikut kajian 7 kali. Setiap orang tu 7 kali dia tengok repeat benda yang sama baru dia berminat untuk ni. Yang tu ikut kajian ya. Okey. Iklan berkala mengikut lokasi. Sekiranya kita nak buat iklan, dia konsep dia macam ni.
Kalau dulu kan, kita belum guna Facebook lagi lah ya, belum guna Facebook, belum guna IG ya. Kita guna cara tradisional lah ya. Cara tradisional kita apa? Sampai sekarang pun orang guna menggunakan poster. Ataupun kita panggil flyers lah, flyers ya, menggunakan flyers. Okay. Kita put this way. Untuk nak menyediakan flyers tu, siapa yang menyediakan? Adakah kita ataupun kedai photostat? Design flyers tu, nak tentukan berapa jenis, berapa kertas, apa warna kertas, siapa yang tentukan? Confirmlah kita sebagai pemilik bisnes. Betul ya? Kita buat design flyers, dah siap design, kita yang tentukan berapa jumlah kita nak photostat ataupun print, kertas jenis mana, warna ke ataupun photostat biasa sahaja. Itu kita yang tentukan. Okey, baik. Kita pergi ke kedai photostat. Kita bawa satu ya, master copy, kita bagi tahu dia, ini photostat. Dia akan bagi tahu harga. Okey. Dia akan bagi tahu harga, contohnya okey. Yang ini kalau abang photostat saja RM200 dapat RM5,000. Contoh RM200 abang dapat RM5,000. Tapi saya ada buat juga servis, kita hantar sekali, kita distribute sekali. Kan dulu ada kan? Kedai runcit yang ada surat khabar, dia orang masukkanlah surat khabar, flyers semua tu kan. Sampai sekarang pun ada. Dia orang pergi ke rumah-rumah, pergi sekolah. Yang ini siapa yang tentukan? Dia hanya tawarkan servis. Kita sebagai pemilik flyers tu, kita yang akan bagi tahu dia, yang ini saya nak you hantar kat sekolah saja ya. Sebab yang ni saya buat tuition. Kita yang kena tentukan, betul ya? Okey. Baik, kita tentukan kat dia. Dia kata okey, kalau sekali dengan servis 500. 500 printing dan servis kita hantar. Abang nak hantar kat mana? Saya nak hantar semua sekolah kawasan Kuching. Contoh. Semua sekolah kawasan Kuching. Ada berapa sekolah kawasan Kuching? Kawasan Kuching ada sekolah menengah saja saya nak. 40 sekolah menengah, 40. Okey, berapa pamphlet yang boleh tu? 5,000. Alright. 5,000 dengan kadar 500, kita akan hantar ke 40 buah sekolah kawasan Kuching je. Kita tak pergi ke tempat publik, kita tak pergi ke perumahan, kita tak pergi tempat lain, kita akan pergi ke sekolah. Itu adalah jaminan kedai photostat tadi. Saya nak bagi perumpamaan bagi faham ya. Alright. Dia akan edarkan di 40 buah sekolah dan habis 5,000 pamphlet yang kita bayar dekat dia. So kita tak dapat feedback apa-apa daripada situ. Kita ada kuasa untuk nak check betul ke dia ni. Sebagai seorang yang peniaga, dia mesti akan buat benda yang dia janjikan sebab dia menjaga perniagaan dia. Kalau dia tipu, dia ada keberangkalian untuk tipu, tapi kalau dia kantoi, habislah bisnes dia. So, keberangkalian untuk tipu tu rendah. Dia akan buat. Pergi 40 buah sekolah, habiskan 5,000 pamphlet, ya. Okey, lepas pada tu, dah habis tak tanggungjawab dia? Dah selesai tanggungjawab dia. 5,000 pamphlet habis tak? Habis. Di mana? 40 buah sekolah. Kat mana? Di kawasan Kuching. Settle. Dia jalan tak tanggungjawab dia? Jalan. Berapa kita bayar? 500. Okey. Ada orang call kita tak lepas tu masuk tuition kita? Tak ada. Siapa salah? Kebanyakan orang menyalahkan kedai photostat tu. Which is tak betul. Ya, tak betul. Okey. Sebab apa? Sebab sekarang nampak clear kan perumpamaan saya beli. Perumpamaan yang saya bagi. Sama juga dengan Facebook ataupun IG. Apabila kita buat marketing, kita menggunakan Facebook ad ataupun IG, dengan kaedah itu sahajalah, dia seumpama kedai photostat tadi. Bahan yang kita nak suruh dia edarkan, kita yang tentukan. Wording, gambar, video, kita yang tentukan. Dia tak buat pun, kita yang buat. Okay? Bila dah siap, kita bagi kat dia. Dia tanya, cuma beza dia tak bercakap lah macam kedai photostat tadi. Kita kena isilah secara online kan. Tapi dia tanya, nak hantar kat mana? Berapa bajet? Okay, kita kata macam tadi kan. Kita kata, okey, RM500. RM500 ni boleh dapat berapa? Kita tanya dia balik kan tadi. RM5,000.
Okey, 5,000 kita dah tahu. Sama dengan Facebook. Kita bagi RM500, dia akan bagi tahu berapa puluh ribu, ratus ribu orang yang akan dapat. Daripada iklan tu, berapa ribu orang yang akan sampai ke handphone ataupun gadget dia orang. Dia akan bagi tahu tetaplah kat situ. Dan dia akan capai fokus tu. Dia akan capai. Sama dengan kedai photo state tadi. Okey, fahamkan ya? Alright. Bila dah sampai, dia akan tak sampai lagi. Dia tanya kita lagi. Dalam tu dia tanya kita lagi. Orang yang macam mana kita nak hantar? Kalau kita kata seluruh kucing. Bayangkan 5,000 pamphlet kita edar seluruh kucing. Tak kira kat mana. Pejabat, rumah, kedai, sekolah, budak, semua dapat. Sebab apa? Sebab itu arahan kita. 5,000 flyers. Habiskan di seluruh kawasan kucing. Okay? Dia akan buat kerja dia. Cuba kita kata macam ni. 5,000 flyers habiskan di taman A dan B sahaja di Kuching. Mesti feedback ataupun kesan dia berbeza. Berapa habis? 5,000 flyers juga. Habis kat mana? Taman A, Taman B. Tak keluar. So, yang dapat tu lebih lagi ramai dan dia berfokus ke satu tempat. Ini kadar yang kita panggil iklan berkala mengikut lokasi dan masa. Maksudnya, bila kita buat iklan, jangan kita buat terus bam. Satu Sarawak lagi lah. Ya? Satu Sarawak memang boleh dikatakan tak boleh lah, tak efektif lah. Dia kena berfokus. Kat mana kita nak buat tu? Lagi fokus kecil tempat, lagi bagus. Sebab kita tak ada duit yang banyak untuk nak lebarkan. Habis itu macam mana nak ni? Nak besarkan tu, kita nak besarkan iklan kita. Di sini kita buat dalam masa 2-3 minggu. Kawasan ni, this location. This location B kita buat dalam 2-3 minggu. This location kita buat 2-3 minggu. Memang semua orang pakai Facebook sekarang, tapi kita kena fikir kat mana orang yang banyak majoriti pakai Facebook di bandar. Contohnya lah kan, fokus kat situ. Luar bandar ada tak orang pakai? Ada. Tapi kita nak berfokus. Jadi fokus kat situ. So kita kecilkan skala kita. Itu di segi tempat, di segi lokasi, ya. Okey. Di segi orang tu pula macam mana? Kita boleh pilih. Kita boleh pilih. Kita nak orang yang minat TV3. Kita nak orang yang minat Siti Nurhaliza. Contoh. Kita boleh pilih yang tu dalam avatar. Pilihan kita. Secara berfokus. So maksudnya, dia akan berfokus. Dia tak pergi kepada semua orang. Dia tak pergi kepada semua. Kalau semua orang, dia tetap akan achieve juga. Dia tetap akan achieve. Yang tu 5,000, ini pun 5,000. Tapi 5,000 yang macam mana? Itu yang kita kena tentukan. So, untuk nak buat Facebook ad ni, kita kena ambil masa sikit untuk satu kita buat setting dia tu. Jangan terlalu cepat. Ya, sebab itu perkara yang penting. Okey, yang ini berkenaan dengan Facebook dan juga IG ad. Alright? Dan of course, kalau beza poster dengan video, video lebih berkesan. Video lebih berkesan. Pengiklanan video lebih berkesan. Sebab makin lama orang makin malas untuk nak baca semua kan. Kecuali kalau dia subjektif kat benda ni. Kecuali ada produk yang orang dah well known kan, orang dah tahu dah semua, tak perlulah video kau semua. Dan video sekarang ni tak perlu video yang cantik pun. Video sekarang ni just video je sebenarnya, tak perlu cantik-cantik semua pun. Bagus kalau cantik, bagus kan. Tapi tak cantik pun satu teknik yang okey juga sebenarnya kan. Okey. Yang ni salah satu keefektifan dia ya. Ramai orang guna poster tapi poster kurang berkesan. Jarang, tak ramai orang guna video tapi video itulah yang berkesan sebenarnya. Right. Yang ini masalah kalau kita ada jumpa ya. Jumpa apa tu? Masalah tak boleh lulus ni.
Yang ni pun satu masalah juga kadang-kadang. Sebab Facebook ni dia tak detail bagi tahu sebab apa tak lulus kita punya iklan tu. Antaranya satu servis atau produk yang berkaitan dengan 18 SX. Macam mana? Maksudnya produk orang dewasa. Dia tak lulus. Nombor 2, masalah dalaman wanita. Tak lulus. Benda-benda macam ni tidak boleh dikeluarkan secara jelas. Tak boleh. Dikeluarkan secara tak boleh. Dia orang kata apa? Double meaning boleh. Contohnya, yang ni orang faham lah. Contoh macam tu lah kan. Yang tu boleh. Mungkin boleh dia orang consider lepas. Kalau direct, dia orang tak lepaskan. Berpotensi senjata. Berpotensi senjata. Berpotensi ni bukan senjata. Dia berpotensi menjadi senjata. Pun dia tak akan lulus. Ya. Contoh, lighter yang apakah yang berbentuk apa-apa, berpotensi lah menjadi senjata. Dia tak lulus. Tembakau atau dadah, memang confirm lah kan. Takkan dadah boleh buat Facebook ad. Yang ni memang dah well known. Tapi yang ni yang belum orang, kadang-kadang orang tak perasan ni. Ada gambar before and after. Contoh, jerawat banyak sebelum, selepas, muka licin. Facebook reject lah. Yang tu Facebook reject. Badan gemuk. Contoh macam saya. 3 bulan kemudian, badan kurus, fit. Yang ni Facebook akan reject. Kecuali kalau, macam saya kata tadi, tak betul-betul direct to the point. Tak ada gambar yang betul-betul tunjuk tu. Yang tu is okay. Gambar negatif, hina atau sensitif. Sensitivity ni macam-macam lah. Sensitivity ni, gemuk tu sensitivity, jerawat sensitivity, benda-benda yang ada kena mengena dengan negatif atau sensitif lah. Kita kena ingat itu ya. Berunsur keagamaan yang sensitif, kebangsaan yang sensitif, benda-benda ni. Facebook jaga. So, overclaim. Overclaim apa? Senang aja. Garanti putih. Itu overclaim. Facebook reject. Produk tiruan, of course, dia akan reject. Produk tiruan, silap-silap hari bulan, dah ramai dah pun. Ya, dah gebabum, bilion orang tengok dia punya Facebook, punya IG semua kan. Kena block. Facebook cancel dia punya account. Pun ada. Yang tu produk tiruan. Jangan buat produk tiruan. Sebab kalau kantoi, kalau orang report, memang tutup per account. Page baru create yang tak ada followers, tak ada kawan, tak ada apa, tak ada post, tak ada apa, terus kita buat iklan. Yang ni dianggap sebagai scammer. So kita kena adakan dulu orang dalam tu, adakan dulu post dalam tu, then baru buat Facebook page. Ada logo ataupun perkataan Facebook. Yang ni Facebook tak nak sebab dia anggap kalau ada benda tu seumpama dia menyokong kita punya bisnes. Dia tak nak. Dia akan cancelkan ataupun tak lulus. Copy paste daripada iklan online dan tax lebih pun yes. Kalau dulu memang 20% tak boleh lebih tax tu. Tapi sekarang ni dia ikut juga. Dia ikut keadaan. Dia bertukar-tukar kan. Sama juga dengan dashboard dia pun bertukar selalu kan. So kita selalu kena update. Kalau siapa yang buka Facebook ad awal tahun itu, sekarang dah berbeza dah. Dia punya setting semua. Dia cepat berubah. Right? Okay. Itu tentang Facebook ad. Jadi bermaksud sekiranya kita nak keluar daripada kita punya zone. Zone tu apa? Dalam kadar Facebook kita sahaja. Dalam followers kita sahaja. Dalam friends kita sahaja. Dalam likers kita sahaja. Kita ada 2 cara, iaitu dengan cara buat live dan juga dengan cara buat Facebook ataupun IG ad. IG ad dan Facebook ad boleh dibuat hanya di Facebook ad saja pun boleh buat IG ad. Dia jalan dua-dua sekali boleh. Buat Messenger ad pun boleh. Messenger ad pun boleh dalam Facebook ad.
Tapi dalam IG ad hanya boleh buat dekat IG, dalam IG hanya boleh buat IG ad sahaja, tak boleh buat Facebook ad. Dalam Facebook boleh buat semua. Okay. Alright. So, empat-empat benda ni. Yang kita belajar ni keempat-empat tau. Dalam masa 3 hari ni kita akan belajar yang empat-empat ni. Apa dia? Domain. Dah tadi. Hebah iklan produk FB ad dengan IG ad. Yang ni nak iklankan kita punya website. Kita dah ada website. Kita hebahkan kat luar. Di samping hebahkan dekat dalam Facebook kita, kita nak kena keluarkan daripada kita punya Facebook melalui Facebook ad. Kalau live pun dia memakan masa lagi lah, memakan masa lah sikit untuk orang share, dan kita kena selalu buat FB live ni baru dia berkesan. Google ad pun sama, cuma beza dia Facebook ad kita boleh umpamakan Facebook dengan IG ad ni, kita umpamakan macam yang kedai betul setiap tadi. Kita bayar dia pergi tabur. Sama juga, kita bayar IG dengan Facebook, dia akan sampaikan dekat siapa yang pemegang IG dengan Facebook, dia akan sampaikan. Tapi Google tak. Google dia ada dua cara. Satu, dia akan sampaikan melalui website, melalui YouTube, kan? Dia akan sampaikan iklan tu. Satu lagi, dia berfungsi sebagai macam dengan kaedah billboard. Billboard. Macam tadi ni, kita masuk tadi. Sorry. Saya buka website. Website, saya share Chrome. Okay, yang ni kejap Okay, kat Google Apa-apa pun orang cari kat Google. Betul kan? Macam kita kata awal tadi kan? Dia sama juga konsep dia lah. Macam dengan kalau orang macam dengan kita pergi ke airport, turun ke airport, tak tahu mana nak cari. So kita anggap apa yang ada kat airport itulah yang terbaik. Contohnya, hotel ada iklan kat situ. Telefon kita iklan kat situ. Contoh kita pergi ke negara lain kan. Contohnya kan. Kita ingat, oh yang ni bagus kot, yang ni bagus kot. Sebab apa? Sebab itu yang ada kat airport. Sama juga dengan Google. Sebab itulah orang bila cari, macam kita cari tadi kan. Kita cari service account tadi kan. Cari service account. Dia akan keluar macam ni. Orang akan ambil yang ni. Walaupun ada lagi yang terbaik daripada yang ni. Contoh. Tapi dia tak masukkan iklan. Begitulah. Ini menggunakan Google Ad. Esok kita akan belajar. Ini kita fokus kepada media sosial dulu. Okey. So, berpatah balik. Kat tadi. Okey. Jadi tujuan Facebook Ad dengan Instagram Ad ni untuk nak hebahkan. Macam dengan kedai photo state tadi, edarkan flyers. Google Ad pula, orang masuk ke Google maksudnya dia dah minat dah, dia cari benda tu. Dia cuma nak buat keputusan ni sekarang ni. Maksudnya selangkah kaki dia dah minat. Macam dengan Facebook Ad, dia tak minat apa-apa. Dia bagi, abang, baca ni, bang, buat kredit card bang. Contoh kan, kita pergi ke shopping mall kan. Bang, kredit card bang, kredit card bang. Dia seumpama macam tu. Belum tentu dia berminat, belum tentu dia nak kredit card, belum tentu. Tapi yang mana pergi cari kredit card dalam Google Ad, dia memang nak buat kredit card. So di Google Ad pun satu kaedah yang berkesan. Orang dah memang nak servis tu ataupun produk tu. Dia nak cari dalam Facebook, dalam Google. So itulah maksudnya macam dengan billboard tadi tu. Okay. Google Trend ni apa? Google Trend esok je kita belajar. Google Trend ni ialah untuk nak tahu trending. Contoh kita kena tahu trending sebab apa? Sebab dengan trending perkataan yang trending inilah orang mencari dalam Google Search. Dalam Google Search inilah dia akan bersangkut paut dengan kita punya website dan juga nama domain. Contoh, kalau saya buka tuition, katakanlah kita buat tuition. Apa ada kaitan trend dengan tuition? Tuition murah, tuition online, cikgu best, tuition aircon, yuran percuma.
apa saja yang ada kaitan, perkataan yang ada kaitan dengan bisnes kita. Itulah yang kita kena cari dekat Google Trend. Esok belajar yang ni. Dan empat-empat elemen ni penting untuk nak naikkan kita punya bisnes dan kita punya website. Okay, clear ya? Right, selepas tu yang ni, okay. WhatsApp business saya dah tanya tadi kan, WhatsApp business. WhatsApp business ni dia sama dengan WhatsApp biasa. Fungsi dia ialah dia ada beberapa fungsi tambahan. Penggunaan sama, cuma fungsi saja tambah. Tapi satu nombor boleh guna satu WhatsApp. Satu nombor handphone boleh guna satu WhatsApp. Dan kalau handphone nak guna dua WhatsApp, kenalah download dua WhatsApp tu, kenalah download satu apps lagi yang boleh dia boleh kendalikan dua WhatsApp. Dan ada juga handphone yang boleh masuk dua WhatsApp, boleh, tapi dua kad. Dua kad pun boleh. Ada handphone yang tak macam tu. Contoh, handphone yang menggunakan eSIM. E-S-I-M. SIM card kan? SIM card. Tapi yang ni bukan SIM card fizikal. Dia ialah eSIM. Kalau tak pernah dengar, eSIM ni ada setengah handphone sahaja yang ada fungsi eSIM. Dia boleh masuk satu SIM card dan untuk nombor yang kedua, dia boleh menggunakan bukan fizikal SIM card, dia menggunakan eSIM. Nombor yang lain, nombor yang berbeza tanpa menggunakan SIM card. Ada beberapa jenis handphone, antaranya iPhone 11 ke atas kot. Lepas tu Samsung beberapa jenis Samsung, antaranya Samsung Fold yang duk iklan kat TV tu kan. Yang tu boleh eSIM. Dia tak perlu SIM card. Okey. So, WhatsApp ni bila contohnya kalau saya ada satu WhatsApp saja, saya guna WhatsApp sekarang, saya ada satu handphone. Handphone saya ni boleh pakai satu SIM je. Macam mana kalau buat WhatsApp business? Bila kita install WhatsApp business, kita aktifkan WhatsApp business dalam handphone tu, dia akan cancelkan WhatsApp biasa, dia akan gunakan WhatsApp business. Walaupun ikon WhatsApp ada kat situ, kita klik dia tak akan boleh masuk. Kita klik dia tak boleh masuk macam tu. Dia hanya akan transfer daripada WhatsApp biasa masuk ke WhatsApp business. Okey. Yang tu WhatsApp business. Antara yang menarik WhatsApp business ni apa? Esok kita bincangkan. Kalau ada apa besok, kita akan tunjuk contohlah WhatsApp ni sikit je. Dia sama je. Penggunaan sama macam dengan WhatsApp. Kan? Cuma dia punya fungsi itulah, tambahan fungsi. Tambahan fungsi dia, label, kita boleh, contohnya kalau orang customer kan, customer tanya, kita belum bagi feedback, ataupun customer dah order, tapi kita belum minta payment kat dia. Benda-benda tu kita boleh labelkan dia. Ini orang-orang yang belum bayar. Ini orang-orang customer baru tanya. Ini customer yang kita nak WhatsApp tanya dia balik minggu depan. Contoh, kita boleh labelkan dia. Bila kita klik kat label tu, hanya list itu saja yang keluar. Yang itu baguslah untuk penyelenggaraan ataupun manajemen kita punya bisnes. Ya. Ada lagi dia auto reply. Itu ada antara kaedah adalah auto reply. Ya. Orang WhatsApp kita, dia akan terima secara automatik. Ya. Terima kasih kerana menghubungi sekian. Yang tu word tu kita boleh buat sendirilah. Dan kita boleh pilih sama ada orang yang tak ada dalam kontak kita sahaja yang terima ataupun semua siapa saja boleh terima. Tapi biasanya orang buat orang yang tak dalam kontak sajalah yang terima kan. Takkan mak kita dalam kontak kita tu,
mak kita WhatsApp kita, terima kasih kerana menghubungi. Oh, mak kita, oh boy, mentang-mentang lah berniaga dengan aku pun. Kan marah mak kita kan. Sebenarnya auto kan tu. Macam tu lah ya. Dia ada beberapa lagi. Link pun dia ada auto dan QR code. Dia ada quick reply. Quick reply maksudnya kita dah boleh buat ayat-ayat. Dia seumpama copy paste lah. Tapi kita tak payah copy paste. Kita buat slash je, dia akan ada ayat apa yang kita dah buat tu. Kita pilih yang mana satu. Contoh slash 1 yang ni, slash 2 yang ni. Supaya kita tak payah terkarang-karang ataupun nak pergi cari, nak copy, nak paste balik. Jawapan tak payah. Dia sebagai shortcut. Sebagai shortcut. Tu beberapa yang ada dalam WhatsApp Business. Lagi bagus katalog kita punya perniagaan atau produk ada di situ. Dia tak sama macam dengan WhatsApp biasa. So orang dah tahu dah kita bisnes apa kat situ. Dan satu lagi yang lagi bagus WhatsApp Business ni. Kalau kita bagi nombor kat orang save nombor kita, terus akan keluar siapa kita, email kita, semua berkaitan dengan WhatsApp Business kita akan keluar maklumat dekat dia. So ini memudahkan orang tahu kita buat apa. So tukarlah kepada WhatsApp Business atau tambah satu lagi guna WhatsApp Business. Tak tukar pun tak apa, tambah satu lagi guna WhatsApp Business ya. Asingkan yang personal yang business. Lagi mudah kalau macam tu kan. Alright. Dan last. Oh sorry. Ada benda yang saya tak sebut dekat sini. Google My Business. Google My Business yang saya tunjuk awal-awal tadi tu. Kita try cari Cikgu Yasir tengok glamour ke tak. Ni Cikgu Yasir. So ini adalah Google My Business. Ada dalam ni kat mana, siapa, nombor telefon, apalah gambar, pejabat, location, dalam Google Map ada tu. Dalam Google Map ada. Kita boleh tengok Cikgu Yasir ni kat mana ni? Wow, Cikgu Yasir sebelah kubur. Okey. Contohnya kan. So membantu orang lah mengenali kita. So which is baguslah benda tu yang ada kat sini. So bila ada Google My Business ni, Google lebih mengenali kita. Bila Google lebih mengenali kita, bila orang search dia Cikgu Yasir, contohnya lah, taklah glamour pun. Tapi contohnya, bila Google dah kenal, mana-mana dalam Google pun, Google dah kenal, dia akan keluarkanlah. Dalam image ke, dalam apa ke, dia dah keluar dah. Cikgu Yasir banyak Cikgu Yasir ni. Apa-apa yang keluar kat sini adalah kaitannya kot dengan Cikgu Yasir kan. Ni adalah kaitan dengan Cikgu Yasir ni. Adalah kaitannya tu. Okay. So, ini penting Google My Business yang kita nak belajar pun besok. Sini rupanya. Okay. Dan satu lagi, last, Google Analytics pun besok. Semua package Google ni besok pagi. Sebelum kita buat lepas tengah hari, kita akan buat concentrate website. Google kita settlekan pagi besok. Okay. Petang ni kita settlekan social media. Begitu senang. Kita ada 3 part kan. Okey, sekejap. 5 star. Malu lah. Okey. Ada dalam chat ni. Wormizi ni. Pandai dia kata gitu ya. Okey. Baik. Google Analytics ni apa? Anda kena guna ni Google Analytics. Google Analytics ni apa? Google Analytics ni bila kita ada website, kita akan linkkan website kita tu dengan Google Analytics. Nama dia pun Analytics, maksudnya dia analisis. Dia analisis kita punya website tu. Siapa yang masuk website kita? Berapa ramai yang masuk website kita? Pukul berapa dia masuk? Dia pergi ke page mana? Dia daripada negara mana? Semua detail boleh dapat dekat Google Analytics. Penat cakap. So semua ni kita kena belajar pagi esok. Penting.
nak kata tu semua yang kita belajar 3 hari ni penting. Bukan website saja. Website ni penting juga, tapi nak menjalankan website tu memerlukan semua benda-benda. Okay, so masing-masing penting, masing-masing ada dia punya keutamaan. Alright. Yang ni tak ada apa. Website e-commerce ni memang semua akan dapat website e-commerce pun besok kan. Okey. Kita akan rehat selama nak minum ke, nak ambil apa-apa kan, nak relax sekejap kan, ambil take, bukan take 5 lah, take 5 sekejap sangat. Kita rehat sekarang pukul apa kejap. 3.14, 3.15. Okey, kita rehat 15 minit, boleh? 3.30 kita sambung. Ada kod baru. Kejap. Saya dah tanya tadi. Kejap. Masa rehat ni saya tanya. Saya tanya, mana Cik Fidah ada dalam ni? Cik Fidah tak ada dalam ni. Saya call dia kejap. Ya? Saya call Cik Firdaus. Main ni saya call. Saya nak tanya dia. Kod ni macam mana cerita. Okay? Kita rehat 15 minit. Kita akan sambung 3.30 untuk settlekan social media. Sekejap lagi kita fokus dekat setting lah. Kita fokus dekat setting apa tu? Facebook ad. Facebook ad ni merangkumi Instagram ad. Ya? Setiap orang dapat nak test. Untuk testing RM50 untuk buat Facebook ad. Dan setiap orang juga akan dapat RM50 untuk testing buat Google Ad. Memang sikit lah ya, kalau nak ikut memanglah sikit, yes. Tapi ini untuk nak membiasakan, orang kata nak praktis je. Okay? So sekejap lagi kita sambung. 3.30. Okay? Jumpa lagi sekejap lagi. Alright.